A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-266. Muka surat 266 ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Al-Hijr. Insya-Allah selepas daripada ini kita akan masuk sedikit lagi daripada surah Al-Hijr dan kemudian kita akan masuk kepada satu surah baru, iaitu surah An-Nahl. Hari ini ayat daripada ayat surah Al-Hijr ayat 71 sehingga ayat yang ke-90. Seperti biasa, insya-Allah nak minta feedback ataupun respon suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih yang memberi feedback gambar dan juga suara. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama insya-Allah untuk melihat apakah yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dalam muka surat 266 ini, insya-Allah. Kita telah baca sebelum daripada ni, kita telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Dhaif Ibrahim, iaitu tetamu kepada Nabi Ibrahim, iaitu malaikat-malaikat yang menyerupai manusia yang datang. Firstnya, sebelum daripada tiba kepada Nabi Lut, mereka melalui ke rumah Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ibrahim telah menyediakan makanan untuknya dan seterusnya. Kemudian mereka, pada mulanya Nabi Ibrahim takut, kemudian setelah diberitahu bahawa mereka adalah merupakan malaikat-malaikat, lalu setelah daripada itu Nabi Ibrahim bergembira dan kemudian diberitahu tentang bahawa dia, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Sarah akan memperolehi anak. Selepas daripada itu malaikat-malaikat ini juga memberitahu bahawa mereka ini akan pergi kepada kaum Nabi Lut untuk membinasakan kaum Nabi Lut kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan selepas daripada itu lelaki ini, iaitu malaikat-malaikat dalam bentuk lelaki ini telah pergi kepada Nabi Lut alaihissalam, dan pada pertama kalinya Nabi Lut terkejut dan takut juga kerana dia tidak mengenali lelaki-lelaki ini. Dan selepas daripada itu kita telah baca dalam muka surat 265 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ni apabila mereka mendengar bahawa lelaki-lelaki ada datang, lelaki-lelaki yang kita kata yang menawan, yang cantik, yang handsome dan sebagainya datang ke rumah Nabi Lut. Mereka ini tahu rupanya setelah diberitahu oleh isteri Nabi Lut kepada mereka. Jadi mereka datang beramai-ramai untuk mendapatkan lelaki-lelaki ini. Jadi kita telah sampai kepada part yang terakhir daripada kisah Nabi Lut, iaitu Nabi Lut ini merasa sangat sedih dan telah mengatakan bahawa janganlah kamu ni memalukan aku dan sebagainya. Sekarang kita sampai kepada muka surat 266 cerita tersebut. Jadi ayat 71 insya-Allah kita akan baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Ayat 71 yang baru saja saya bacakan tadi adalah merupakan kata-kata Nabi Lut kepada mereka ini, iaitu Nabi Lut berkata, haulai, mereka ini adalah banati. Dia kata banati maknanya anak perempuanku, iaitu Nabi Lut ni berkata kepada ni lelaki-lelaki daripada kaumnya yang datang ni beramai-ramai ni untuk mendapatkan malaikat-malaikat ni, jejaka-jejaka yang datang daripada luar ni, kenapalah kamu jangan buat macam ni, ini adalah tetamu-tetamuku, kamu jangan malukan aku, ini ada, dia kata, anak-anak perempuanku. Kata Nabi Lut di sini, dia kata haula ibanati, ini adalah anak-anak perempuanku. Siapakah yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi Lut ini, anak-anak perempuanku ni? Adakah anak-anaknya sendiri
ataupun semua sekali perempuan-perempuan yang ada. Kenapalah kamu ni sibuk dengan nak sangat kepada apa ni kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapalah kamu nak sangat dengan lelaki ni? Bukankah ada perempuan yang ramai? Jadi ulama tafsir mempunyai dua pendapat lah dalam menafsirkan banati. Adakah banati itu maksudnya adalah anak-anak Nabi Lut yang sebenar? Anak Nabi Lut tak ramai, tapi ataupun maksud yang kedua sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir adalah maksud banati adalah maksud perempuan-perempuan, iaitu sebab dianggap bahawa semua perempuan-perempuan adalah merupakan anak-anaknya. Nabi Lut merasakan bahawa semua tu mereka tu adalah anak-anaknya. Jadi kan perempuan ada, maksudnya katakan kenapalah kamu ni, kalau kamu nak sangat kan, kamu nak sangat melepaskan nafsu kamu dan sebagainya, in kuntum fa'ilin, kalau kamu nak buat, kenapa kamu buat dengan lelaki? Itulah maksudnya kan, kahwin saja dengan perempuan dan kemudian kamu bersama-sama dengan isteri kamu. Tu kata Nabi Lut dalam ayat 71 ni. Jadi selepas daripada tu kita masuk ayat yang ke-72 ayat 72. Allah Subhanahu Wa Taala berkata la'amruka. Jadi kata-kata ni iaitu ayat 72 ni bukan kata-kata Nabi Lut. Ini nama dia idkhal ilahi, nama dia dalam istilah ilmu tafsir dipanggil idkhal ilahi, iaitu Allah SWT sentuh perkara ini. Allah Ta'ala ceritakan keadaan yang sedang berlaku tu. La'amruka. La'amruka tu satu sumpah iaitu sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bersumpah kalau ikutnya la'amruka, ka tu ialah kamu Muhammad, demi Allah lah, maksudnya demi umur kamu kalau ikut terjemahannya kan, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala bersumpah iaitu innahum, Allah Ta'ala berkata bahawa innahum, kaum Nabi Lut ni pada masa tu ni lafi sakratihim, dalam keadaan mabuk ya'mahun, makna terumbang-ambing, makna dah tak sedar diri dah. Jadi macam orang mabuk kan, orang mabuk ni tak sedar diri. Maka begitulah juga keadaan kaum Nabi Lut pada masa tu. Mereka ni seolah-olah macam tak sedar diri dah, macam tak boleh dengar dah, tak boleh fikir dah, tak boleh guna fikiran dah. Sebab apa? Sebab nak sangat, dalam keadaan nak sangat kepada melakukan maksiat, iaitu homoseks tu. Jadi Allah SWT pun sebut selepas daripada tu apa yang berlaku. Allah Ta'ala apabila mereka dah teruk sangat macam tu, fa'akhazathum as-sayhatu musyrikin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 72 Allah Ta'ala kata fa'akhazathum makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ahlakathum, melalui malaikat yang datang tu, fa'ahlakathum as-sayhah, mereka dibinasakan oleh sayhah, iaitu tempikan suara yang sangat kuat, musyrikin, pada masa matahari naik. Musyrik kita panggil syuruk kita panggil kan, kalau waktu pagi tu ketika matahari nak naik tu, itu kita panggil dia syuruk. Yang kita kata tak boleh sembahyang pada masa tu kan syuruk tu. Jadi tapi selepas daripada matahari naik boleh jadi ketika matahari naik tu, itu jadi musyrikin. Pada masa itulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikat yang datang tu. Faja'alna, jadi Allah Taala sebutkan bagaimana keadaan, bentuk, cara mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata faja'alna, dan kami jadikan aliyaha, atasnya, bahagian atasnya, nya tu ialah refer kepada qaryah tu, refer kepada kampung mereka tu, refer kepada negeri mereka tu. Allah Ta'ala jadikan aliyaha, bahagian atas negeri tu, safilaha, jadi terbalik maknanya, jadi terlingkut maksudnya. Allah Ta'ala lingkutkan atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kemudian tak cukup dengan tu saja, Allah SWT kata wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kemudian kami telah amtorna, hujankan mereka itu, ke atas mereka itu dengan batu-batu daripada sijil. Bukan batu-batu biasa saja, tapi batu-batu yang panas yang dibakar. Itu maksud sijil. Jadi jadilah sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fil, iaitu Allah Ta'ala hujan batu kan. Batu tu, batu-batu yang panas yang terkena kepada manusia itu dia akan membakar. Itu adalah batu-batu yang sebagaimana terkena kepada Abrahah dan juga tentera bergajah semasa mereka nak menyerang Mekah dulu. Jadi begitulah Allah SWT kenakan kepada kaum Nabi Lut ini sesuai dengan kejahatan mereka tu, iaitu kejahatan mereka. Jadi sebab itulah kita katakan sekarang kan, makna Allah SWT tetapkan kalau orang tu berzina dan sebagainya, mereka ni akan direjam sampai mati kan, ataupun akan disebat ke atas badan mereka tu. Jadi mengambil kesempurnaan, kita katakan bahawa apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada kaum Nabi Lut ni, iaitu kaum Sodom ni, iaitu mereka ni dikenakan dengan hujan batu, diterbalikkan macam tu. Tu adalah apa ni kita katakan sebagai
satu yang telah Allah Ta'ala sebutkan. Walaupun cerita kita tengokkan bagaimana sebelum daripada tu, kita dah baca pada muka surat lepas 265 sebelum daripada ni, Allah Ta'ala ceritakan Allah Ta'ala minta kepada Nabi Lut ni membawa semua sekali orang-orang yang beriman bersama dengan dia keluar daripada tempat tu sebelum daripada dibinasakan. Dan kemudian kita baca juga dalam muka surat 255, iaitu Nabi Lut ni diminta berjalan di belakang dan kemudian jangan memberitahu kepada orang-orang yang bersama dengan dia yang beriman tu supaya jangan pandang ke belakang. Kenapa? Kerana bila Allah Ta'ala sebut jangan pandang ke belakang tu, maksudnya ialah dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikenakan kepada kaum Nabi Lut tersebut kan. Takut nanti terasa kesian dan sebagainya. Jadi dalam isu ni, makna Allah Ta'ala ajar kepada kita semua jangan rasa kesian, jangan rasa kasihan belas kepada orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kepada mana-mana manusia, maka jangan rasa kasihan kepada mereka. Bahkan Allah Ta'ala tak benarkan kita ni untuk pandang ke belakang. Jadi itu sampai di situ kita masuk kepada ayat 75 ayat 75 dalam ayat ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut seterusnya ialah inna fi zalika la ayatil lil mutawassimin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya inna fi zalika la ayat ayah sini ialah maksudnya ialah merupakan maksud ayah sini ialah maksudnya ialah pengajaran, ibrah maksudnya. Lil mutawassimin, mutawassimin asal makna mutawassimin ialah wasam, iaitu macam tattoo tu orang letak pada badan ataupun simbol-simbol mutawassim. Wasam ni maknanya ialah simbol-simbol. Jadi bila lil mutawassimin artinya ialah orang yang dapat memahami simbol-simbol. Itu makna asal. Jadi makna di sini diberikan oleh ulama-ulama tafsir ialah lin nazirin wal mu'tabirin, orang-orang yang dapat mengambil pengajaran. Maksudnya lil mutawassimin. Jadi orang-orang yang dapat ambil pengajaran, orang-orang yang dapat membaca, orang-orang yang dapat memahami, maka akan mendapat pengajaran daripada apa yang berlaku ni. Iaitu kalau kamu tak faham juga, kamu ni memang tak pandai lah, memang tak tahu kan. Jadi maksudnya apa? Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini, Allah SWT ceritakan kepada kita bahawa dia juga akan boleh berlaku. Ianya boleh berlaku kepada kaum-kaum yang lain, manusia-manusia yang lain, jika sekiranya mereka ini melakukan maksiat, kejahatan, terutama sekali nombor satu, mentakzibkan Rasul, dan yang kedua melakukan maksiat-maksiat yang memang dahsyat, terang-terangan adalah salah, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok sini itu ayat yang ke-75. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-76 insya-Allah. Ayat yang ke-76 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata inna fi minta maaf wa innaha la bisabilim muqim. Allah Ta'ala kata, dan ianya wa innaha, apa yang berlaku nombor satu, Allah Ta'ala kata adalah ayat, merupakan tanda-tanda, merupakan ibrah, merupakan pengajaran kepada mutawassimin. Yang keduanya Allah Ta'ala kata wa innaha labisabilin muqim, ianya iaitu apa yang berlaku tu, apa yang ditinggalkan tu, apa yang telah ditinggal, iaitu kalau kita tengok sekarang pun akan ada, iaitu satu benda yang dinamakan sebagai laut mati di negeri Jordan, di antara negeri Jordan dengan Palestin tu ada satu tempat nama dia laut mati, iaitu kawasan laut yang sangat-sangat masin dan di mana orang boleh terapung dalam tu. Dan disitulah dikatakan tempat kaum Sodom itu dibinasakan, dan tempat itulah merupakan tempat di mana Allah Ta'ala mengazabkan orang-orang kaum Nabi Lut ni. Jadi itu tu perkara tu, innaha labisabilin, maknanya benda tu adalah bisabil. Sabil tu maknanya jalan, muqim tu maknanya wujud masih kekal lagi sampai sekarang, al-baqi maksud dia. Jadi labisabilin muqim maksudnya ialah jalan yang dilalui oleh orang-orang Arab Quraisy. Orang boleh tengok kan, manusia boleh tengok tempat tu, jalan tu, makna tempat tu boleh dilalui, boleh dilihat, mungkin dah masih kekal sampai hari ini. Jadi itu adalah pengajarannya. Kemudian inna fi zalika, Allah Ta'ala sebut lagi inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Sesungguhnya itu semua tu, iaitu ayat 77 ayat 77 Allah Ta'ala inna fi zalika la ayatan lil mu'minin, kepada orang mukmin adalah dia menjadi tanda, kepada orang mukmin dia adalah menjadi ibrah, menjadi pengajaran. Jadi kalau orang tu tak beriman, susahlah kita katakan. Sebab apa? Tak percaya kepada Allah, tak percaya pada kekuasaan Allah, tak percaya. Dia akan rasa ini adalah geografi, ini adalah kejadian nature, ini adalah macam-macam lah penafsiran manusia ni kan terhadap benda-benda yang ada di atas muka bumi. Tapi bagi orang yang beriman dia lain.
dia percaya, kita yakin bahawa semua benda ni adalah merupakan hasil daripada apa azab Allah Subhanahu Taala ke atasnya. Samalah seperti kita tengokkan kaum peninggalan di contohnya di Arab Saudi ada al-ula, iaitu Madain Soleh kan, peninggalan kaum soleh kan, ataupun Nabatian ya, peninggalan kaum Nabatian, yang mana mereka menebuk bukit, dan kita akan hanya tengok ambil gambar sahaja kan, tetapi tidak mengambil pengajaran daripada perkara itu. Sebab orang yang tak beriman memang tak percaya kepada perkara-perkara azab Allah Subhanahu Taala dan sebagainya kan. Seterusnya Allah Taala kata wa in kana kemudian Allah Taala sebut selepas itu wa in kana ashabul aikati la zalimin. Allah Taala sebut pula cerita seterusnya, iaitu ashabul aikah. Wa in di sini ialah wa inna, innahu. In sini bukan in jika, bukan maknanya jika, tapi in sini maknanya ialah sesungguhnya kana ashabul aikah, penduduk aikah. Aikah ni artinya ialah kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Tempat ni ialah dekat dengan Madian, dan Madian ni dikatakan bahawa satu tempat yang berada hampir dengan Tabuk sekarang ni di Arab Saudi lah, di utara Arab Saudi tu hampir dengan negeri Jordan, dekat dengan laut Laut Merah. Jadi itu adalah dipanggil ashabul aikah. Mereka ni tinggal di satu tempat bernama Madian, hampir dengan Madian. Aikah tu ertinya dalam bahasa biasa ialah tempat yang semak samun, iaitu banyak pokok, maknanya banyak pokok yang kita kata berluka dan sebagainya. Itu makna terjemahan kepada aikah. Jadi ashabul aikah, orang yang tinggal di tempat yang mempunyai banyak pokok. Jadi Allah Subhanahu Taala kata sini sesungguhnya ashabul aikah ini adalah merupakan kaum yang zalim. Kenapa zalim? Di tempat lain diceritakan bagaimana kejahatan mereka, iaitu mereka ini tidak apabila mereka berniaga, mereka ni akan membuatlah kan sebagaimana lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Mutaffifin. InsyaAllah kita akan boleh refer nanti kan. Dalam cerita ni kita ringkas sahaja, ashabul aikah ni dikata Allah zalimin fantaqamna minhum, lalu Allah Taala kata Allah Taala balas mereka ini, mengambil tindakan terhadap mereka ini. Wa innahuma labi imamin mubin, Allah Taala kata dan kedua-duanya wa innahuma ni maknanya kaum Nabi Lut dan juga kaum Samud ini, minta maaf, kaum Nabi Shu'aib ini labi imamin mubin. Iman ni maknanya nyata, terang, nampak jelas-jelas kan, maknanya depan kamu boleh tengok benda tu kan. Itu maksud dua-dua ni. Imam ni asal makna tariq, boleh makna tariq ni jalan, mana dia tempat perjalanan kamu dan kamu boleh tengok benda tu. Imam mubin, tempat laluan kamu, sebab orang Arab semua lalu kawasan tu kan, sebab mereka nak pergi ke Syam, mereka akan lalu kawasan tu. Mubin, jelas Allah Taala kata. Walaqad kazzaba ashabul hijri. Yang ketiga pula Allah Taala sebut tentang ashabul hijri. Ashabul hijri maksudnya ialah kaum Nabi Samud. Jadi sekarang ni Allah Taala cerita kaum Nabi Samud, Allah Taala cerita kaum Nabi Lut, Allah Taala cerita pula kaum Nabi Shu'aib. Ada tiga sini dalam muka surat ni saja. Allah Taala kata ashabul hijri. Hijri ni asalnya makna batu, iaitu sebab mereka ni menebuk batu-batu dan tinggal dalam batu tu. Mereka ini mendustai al-mursalin, rasul-rasul. Adakah rasul-rasul? Sedangkan mereka ni kalau ikutnya mendustai seorang saja, iaitu Nabi Soleh kan, Nabi Soleh, orang Samud ni. Mereka mendustai Nabi Soleh. Tapi setengah ulama kata, setengah ulama tafsir kata bukan Soleh saja yang diutuskan ke situ, ramai lagi rasul-rasul yang lain telah diutus ke situ dan mereka mendustai. Sebab itulah Allah Taala hancurkan mereka, azab mereka. Wa atainahum ayatina, Allah Taala datangkan kepada mereka ni mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Fakanu anha mu'ridin, tapi mereka semua lari, tak mau terima, berpaling, meninggalkan. Maknanya tak nak terima apa yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Jadi Allah Taala kata nama dia mu'rid. Mu'rid maknanya berpaling, meninggalkan, tak herau, tak nak terima. Wa kanu yanhitu. Allah Taala sebut lagi sekarang ni kita insya-Allah Allah Taala sebut lagi wa kanu yanhituna minal jibal. Allah Taala sebut kepandaian mereka, kehebatan mereka. Mereka ni dapat menebuk bukit-bukit tu kan, yanhituna minal jibal, dapat tebuk-tebuk bukit, mengukir pada bukit. Buyutan, mereka buat rumah, tebuk bukit tu kemudian buat rumah. Aminin, konon-kononnya mereka boleh merasa aman dalam tu. Mereka boleh tinggal dalam bukit tu dengan aman, dan sampai sekarang kita boleh tengok rumah-rumah mereka ni yang berada di di utara daripada Madinah, iaitu di satu tempat bernama Al-Ula, satu bandar Al-Ula di Arab Saudi.
Ada satu tempat tepi ular tu ada madain soleh kan. Dengan nyata kita boleh tengok dalam Google Map pun boleh tengok benda ni kan. Nampak dengan terang kan. Insya-Allah kan sahabat-sahabat semua boleh tengok kan. Jadi mereka ni buat rumah di situ. Konon-konon mereka merasa aman di situ kan. Fa akhazathumus sayhah musbihin. Allah Taala kata pada waktu pagi musbih mereka telah dikenakan dengan azab yang iaitu bunyi yang sangat kuat. Mereka duduk dalam gua. Bila bunyi kuat tu, kuat yang sangat-sangat sehingga kuat tu mematikan. Bukan kuat-kuat biasa kan. Kuat yang boleh mematikan mereka sehingga matilah mereka bergelimpangan. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Allah Taala kata apa yang mereka usahakan, apa yang mereka buat tu, rumah mereka ke apa ma yaksibun ini, makanu yaksibun sini ulama kata ialah nombor satu ialah rumah-rumah mereka tu, kuasa mereka, kehebatan mereka menebuk bukit tu, dan yang keduanya ialah harta-harta mereka. Mereka cari harta yang banyak, mereka ada harta yang banyak, langsung Allah Taala kata rumah mereka dan juga harta-harta mereka tu tak dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Fama aghna anhum, apabila datang siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua benda tu tak akan dapat menghalang siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, iaitu Allah Taala kata wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi. Allah Taala kata Allah Taala tidak ciptakan langit bumi ini wama bainahuma dan apa di antara keduanya. Artinya ialah semua benda. Bila Allah Taala sebut langit bumi dan apa yang keduanya, maknanya semua benda, semua perkara ni Allah Taala tak ceritakan illa bil haqq. Allah Taala tak ciptakan melainkan dengan bil haqqi. Jadi ulama-ulama sebutnya bil haqqi dengan benar. Maksud dengan benar di sini adalah maknanya tak sia-sia. Adalah kan sebabnya, adalah kan, walaupun kita kata Allah Taala ni tak bergantung dengan sebab, tetapi ada hikmahnya. Kita kata ada hikmahnya. Allah Taala ciptakan langit bumi dan semua ni kan, taklah sia-sia kan, bukanlah untuk bermain-main kan. Wa innas sa'ata la'atiyah. Allah Taala kata dan sa'ah, iaitu hari kiamat ni la'atiyah, dia akan pasti akan berlaku, pasti akan berlaku kan. La'atiyah. Kemudian fasfahis safhal jamil. Allah Ta'ala kemudian beri arahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, fasfah as-safhal jamil, makna maafkanlah. Makna dalam makna yang lain ialah makna berpalinglah kamu, janganlah hirau sangat apa yang mereka kata. Kalau mereka ni menolak kamu wahai Muhammad, mereka menolak Islam, fasfah as-safhal jamil. Arti safhal jamil ialah maknanya janganlah pula kamu ambil tindakan pada mereka dengan dengan marah sangat kan. Maknanya tinggalkan mereka, jangan hirau apa yang mereka katakan, jangan hirau penolakan mereka, tapi hendaklah kamu terus bekerja untuk menyampaikan agama ini kepada mereka. Lambat laun mereka akan terimakan juga insya-Allah, terima juga insya-Allah kan. Kalau mereka tak, Allah Taala turunkan azab, Allah Taala akan matikan sebahagian daripada mereka sebagaimana yang berlaku semasa peperangan Badar. Tapi selepas itu ada sebahagian daripada mereka akan terima Islam, sebagaimana Abu Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahal dan juga lain-lain lagi. Jadi Allah SWT kata fasfah as-safhal jamil. Saat ni kamu berada di Mekah, maka berilah kemaafan kepada mereka, jangan hiraukan mereka, teruskan kerja kamu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allah Ta'ala ni maha khallaq, dia kata khallaq, maha mencipta, al-alim, maha mengetahui. Maknanya Allah Ta'ala dia nak buat apa-apa, dia boleh buat. Allah Ta'ala nak, dia semua tu dalam pengetahuan dia tahu kan kenapa Allah Ta'ala buat macam ni, kenapa dia buat macam ni. Al-alim, dia ni maha tahu, maha khallaq. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Jadi Allah Ta'ala pujuk lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata kami berikan, kami turunkan, atainakan, kami beri kepada kamu wahai Muhammad, sab'an minal mathani, 7 al-mathani, minal mathani. Mathani ini artinya ialah satu benda yang diulang-ulang. Jadi ulama hampir sepakat mengatakan bahawa ayat ini sab'an minal mathani artinya ialah Al-Fatihah. Kerana Fatihah ni dia 7 dan kemudian dia diulang-ulangkan. Macam mana kira 7 tu, bismillah ke satu part daripada Fatihah ataupun tidak, itu adalah perbezaan di kalangan ulama lah. Tapi semua mengatakan bahawa ayat Al-Fatihah ni 7 dan kemudian 7 itu diulang-ulang, mathani, maknanya berulang-ulang dibaca. Wal Qur'anal azim, dan kemudian Allah Ta'ala menurunkan pula, memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran. Jadi maknanya Fatihah itu sebahagian daripada Al-Quran, tapi Allah Ta'ala nak ceritakan kehebatan Fatihah, ketinggian Fatihah, sehingga Fatihah itu diberikan satu kelebihan di sini kan. Jadi seterusnya ialah minta maaf Allah. Kemudian kita akan baca lagi setelah daripada itu, la tamuddanna ainaika. Allah Subhanahu Wa Taala beri arahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad,
janganlah kamu tamuddanna, kamu panjangkan mata kamu. Erti panjang mata ni maknanya melihat-lihat, menginginkan sesuatu, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, apa yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang kafir ni. Azwajan bukan suami isteri, tapi maksudnya ialah asnaf, kata ulama tafsir. Asnaf ni pelbagai benda yang Allah Ta'ala beri kenikmatan kepada orang kafir ni. Minhum, kepada orang yang tidak Islam ni, tidak beriman ni kan, Allah Ta'ala beri ni. Jadi janganlah bila kamu tengok orang kafir ni dapat ni, orang kafir dapat ni kan, maknanya banyak dapat dunia. Jadi janganlah kamu wahai Muhammad panjangkan mata kamu. Erti panjangkan mata kamu, kamu terpesona, janganlah kamu ni terpukau. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, kita kata berikan dunia ni kepada orang yang dia sayang dan juga orang yang dia tak sayang. Jadi apabila Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala, orang kafir, tiba-tiba mereka dapat juga harta, mereka dapat juga kemewahan, janganlah kamu rasa bahawa mereka ni dapat untung, mereka ni dapat kelebihan. Tidak kan, kelebihan yang utama ialah pada Islam, pada iman. Orang yang dapat iman itu. Jadi Allah Ta'ala larang kan. Allah Ta'ala juga melarang kita, ingatkan bahawa kita ni kan jangan juga terpesona kan. Apabila kita melihat bahawa apa, ada kita tengok kan, maknanya orang kafir ni akan dapat benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan, kepada apa-apa yang kami beri nikmat. Matta'na, kami beri keseronokan kepada orang-orang minhum, daripada orang kafir. Kemudian wala tahzan alaihim, dan kemudian seterusnya jangan kamu sedih terhadap mereka. Sedih kenapa? Sedih kalau mereka tidak beriman. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak seksa mereka, jangan kamu sedih. Apabila kamu telah menyampaikan, kamu melaksanakan tanggungjawab kamu, menyampaikan agama, menyampaikan Islam kepada mereka, dan kemudian mereka ni tak terima, wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih terhadap apa yang berlaku ke atas mereka. Allah Ta'ala nak seksa mereka, Allah Ta'ala nak azab mereka, jangan kamu sedih kan. Jangan kamu sedih. Yang penting ialah kamu fikir, adakah kamu telah menyampaikan agama ataupun tidak kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata waqfid janahaka lil mu'minin, kepada orang mukmin pula kamu hendaklah ikhfid janahak. Ikhfid janahak maknanya ialah merendah diri, maknanya menyayangi, maknanya semua perkara-perkara macam tu kan. Maknanya janganlah takabur sama orang beriman kan. Tetapi dengan orang kafir tu jangan kamu sedih, jangan kamu tamuddanna ainaik, kamu rasa kagum dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kepada orang beriman, sayangilah kepada orang beriman, dan juga kepada apa yang berlaku kepada orang kafir itu, biarlah itu memang Allah Ta'ala adalah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala nak jadikan mereka itu istidraj ke dan macam-macamnya, itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qul inni anan nazirul mubin, dan katakanlah wahai Muhammad, ini tugas kamu wahai Muhammad, katakan, kita katakan kepada kita semua juga pada hari ini ialah katakan kan, kami ini, waqul inni anan nazirul mubin, penegasan Allah Ta'ala tu, inni sesungguhnya, ana lagi, an-naziru memberi peringatan saja, memberi khabar saja kan, bahawa kalau kamu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan terkena begini, kena azab dunia, kena azab akhirat dan sebagainya. Al-mubin, kena jelas, maknanya an-nazir al-mubin, an-naziru al-mubin, maknanya memberi peringatan, memberi penjelasan dengan jelasnya. Jangan kabur, jangan orang pun tak faham, jangan orang tak dengar kan, jangan. Jadi penafsiran kepada al-mubin ini makna banyak kan, iaitu dengan nyata, dengan jelas, dengan menggunakan semua saluran yang ada, menggunakan peralatan yang ada kan, sehingga apa yang kita nak sampaikan ni jelas kepada semua orang, supaya semua orang tu dapat dengar, semua dapat dan kemudian terpulanglah kepada mereka. Mereka nak terima tak nak terima kan, itu terpulang kepada mereka selepas daripada kita dah sampaikan. Kama anzalna alal muqtasimin, kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, ayat ke-90 ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, dia kata dia dipanggil hazaf, hazaf yang boleh difahami. Hazaf ni maknanya satu benda yang macam soal tidak disebutkan, tapi sebenarnya bermakna ialah dia disebutkan. Apa dia? Allah Ta'ala kata kama anzalna alal muqtasimin, maksud dia sebagaimana kami turunkan, kama anzalna alal muqtasimin. Muqtasimin ni maksud di sini maksudnya ialah orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Itu pendapat yang paling ramai di kalangan para mufassirin, para ahli tafsir. Dia kata muqtasimin, iaitu sebagaimana kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu wahai Muhammad, kami juga, Allah kata telah turunkan ayat-ayat kitab-kitab kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, iaitu orang Yahudi dan Kristian. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan mereka, orang Yahudi dan Kristian ini, sebagai muqtasimin. Muqtasimin ni adalah orang yang membahagikan, orang yang membedakan, orang yang memecah-mecahkan.
itu muqtasimin. Kenapa dinamakan orang Yahudi dan juga Kristian ini muqtasimin? Kerana mereka ni telah memecah-mecahkan kitab mereka tu. Kitab Taurat, kitab Injil, ada yang kata maksud memecahkan tu ialah maksudnya mereka ni adalah telah mengubah-ubah. Ada yang kata ialah mereka memberi sebahagian kepada pengikut-pengikut mereka, tetapi disembunyikan sebahagian lagi kepada orang-orang yang pendeta-pendeta mereka saja. Sebab itulah mereka tu dinamakan sebagai muqtasimin. Jadi sampai di situ insya-Allah kita akan jumpa lagi apakah ini penghujung surah Al-Hijr ni. Insya-Allah kita akan jumpa lagi, dan kemudian kita akan masuk juga dalam muka surat seterusnya, iaitu 267 surah yang baru, iaitu surah Al-Nahl, insya-Allah. Jadi jangan lupa, insya-Allah setakat itu saja pada pagi ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang, insya-Allah, bersama-sama dengan kita setiap hari pukul 6.30. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, follow, subscribe, dan beritahu kepada kawan-kawan semua, insya-Allah. Link kita ni moga-moga kita akan mendapat rahmat dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.